كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, bagaimana kamu tergamak kufur mengingkari Allah padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu, setelah itu ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna. Dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat. Lalu Allah berfirman, terangkan kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah
Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka. Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takabur, dan jadilah ia golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu, dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa nanti, yakni mati. Kemudian Nabi Adam AS menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah ialah yang maha pengampun, penerima taubat, lagi maha mengasihani. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semua dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikut petunjukku itu, saya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Termasuk dalam penafsiran suratul Baqarah, bermula daripada ayat yang ke-28 sehingga ayat 38. Semua ayat-ayat Al-Quran ini punya kesinambungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, punya munasabah dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang ke-28 dan pada ayat yang ke-29, Allah Ta'ala ingin menjelaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala dengan penciptaan manusia dan mematikan manusia, dan juga penciptaan langit dan bumi tempat manusia huni dan diami. Kalau semalam kita menceritakan bagaimana kelompok manusia bila berada di hadapan Al-Quran, kalangan yang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala bawa, apa yang Allah turunkan, dan kalangan yang mempertikaikan setiap perkara yang Allah Ta'ala misal beri perbandingan. Lalu Allah menceritakan tentang mereka ini menjadi kufur, menjadi fasik disebabkan perbuatan mereka itu. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan bahawa mereka itu ulaika humul khasirun, mereka ialah orang-orang yang rugi. Maka pada ayat yang kita baca pada malam ini, seolah-olah ingin mengajak semua manusia kembali untuk mengenali sejarah kejadian dia. Kadang-kadang orang-orang yang ingkar degil, perlu kita bawa kembali sejarah asal. Kerana manusia dengan sejarah, manusia belajar sesuatu. Manusia akan tunduk. Kerana kadang-kadang kita ego, kerana kita tak tahu sejarah hidup kita. Kalau kita tahu sejarah hidup kita, maka hilang ego dan sombong kita. Maka Allah Ta'ala bawa sejarah manusia dengan memulakan dengan firman-Nya, kaifa takfurun, bagaimana mungkin kamu kufur? Tak mungkin kamu kufur kalau kamu perhatikan sejarah kamu. Perkataan kaifa di sini ialah memberi maksud sesuatu yang tidak masuk akal untuk kamu kufur pada Allah sesudah Allah berikan segala-galanya kepada kamu. Bukan Allah yang menciptakan kamu. Sebab itu Allah tanya, kaifa, macam mana boleh kufur pada Allah? Artinya setiap manusia perlu cari sebab-sebab yang membawa dia kufur. Wa imma kufur nikmat atau kufur akidah. Sebagaimana kita mencari dan memperbaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku kepada benda yang berada sekeliling kita, tapi kita jangan memerhatikan kerosakan diri kita sendiri. Kalau rumah rosak, kita perhati lalu kita baiki. Kenderaan rosak lalu kita
perhati dan kita baiki. Bukan kita menyimpan duit untuk bayar kos penyelenggaraan kenderaan tersebut. Itu yang kita lakukan setiap benda yang kita perhati rosak. Tapi kita lupa perhati diri kita. Melihat kerosakan-kerosakan yang berlaku. Antaranya, bagaimana kamu kufur dengan Allah? Kaifa takfuruna billah? Macam mana kamu terus menerus kufur dengan Allah? Wa kuntum, sedangkan kamu sebelum itu amwata. Kamu dahulu mati. Apa maksud mati? Tidak wujud. Ai ma'duman, tak wujud. Kamu dulu berada pada tulang sulbi. Sehinggalah berkahwin, maka barulah benih itu hidup. Sebelum itu mati. Amwatan, mati. Fa'ahyakum. Lalu Allah hidupkan kamu alam janin, kemudian keluar daripada alam janin menuju alam dunia. Dahulu kita tidak ada. Bukan kita mati dalam tulang sulbi, sehingga dikeluarkan menjadi mani, dan berlaku persenyawaan antara lelaki dan perempuan, kemudian barulah kamu ada. Kemudian Allah Ta'ala pelihara kamu dalam janin itu. Tuan-tuan ingat balik fatrah, tempoh, period, masa kita berada alam janin. Siapa yang jaga? Siapa yang beri makan? Siapa yang menjaga pembesarannya? Ibu cuma mengandung, ibu tak buat apa-apa. Bukan ibu yang membentuk tulang belulang, otak, pendengaran, penglihatan, bukan ibu. Ibu cuma menunggu detik-detik due date dia. Detik-detik kelahirannya. Yaumul wiladah, hari kelahirannya. Tapi apakah seorang ibu buat sesuatu untuk anak? Tak boleh buat apa-apa. Itu di luar kemampuan. Doktor pun kita pergi, dia cuma beritahu kondisi anak berat banyak mana, jantina apa. Tapi doktor tak boleh buat apa-apa. Tak boleh usik benda dalam tu. Dia terkunci, tersimpan untuk beritahu bukan manusia yang jaga, Allah jaga. Makan, minum. Kita tak pernah fikir, anak aku dalam perut makan apalah dalam perut ni. Ada orang pernah fikir. Yang fikir mak dia fikir, abang rasa mengidam makan tu, mengidam makan ni. Dan nampak suami susah sangat, anak kat dalam perut ni nak. Padahal anak tu tak nak apa pun. Anak tadi tak pernah orang tanya dia makan apa. Tapi Allah pelihara. Hidup dia. Sehingga dia keluar. Fa'ahyakum. Lalu kami hidupkan mereka. Thumma yumitukum. Kemudian sesudah hidup. Ini yang kami akan langsungkan pada kehidupan manusia. Dia akan mati. Tuan-tuan, benda statement ini hanya Allah yang beritahu. Dulu kamu tak ada. Siapa yang bagi statement kita dulu tak ada? Allah. Kerana Allah kenal kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan kamu, mengetahui tentang kamu? Amat halus pengetahuan Allah. Detail. Dulu kamu tak ada, kata Allah. Kemudian kamu hidup. Kemudian berakhir kamu mati. Akhirnya kita tengok siapa pun dia akan mati. Masuk 60, 70, 80. Ya, ialah tahun-tahun kematian. Bukan sebelum datang kematian kita akan mula mendengar berita-berita kematian. Ni mati, itu mati. Kita mula dengar. Akhirnya berita kematian lebih banyak kita dengar daripada berita-berita lain. Maka itu adalah satu isyarat Allah Ta'ala pada kita. Tapi ramai yang tak ambil pengajaran. Ramai dah dengar kawan ni mati, kawan tu mati. Dia masih lagi berada dalam kelalaian, kekufuran. Pada Allah menyebut ini dia punya flow manusia. Kamu dulu tak ada, kemudian hidup, kemudian mati. Summa yuhyikum. Kemudian kami akan jadikan kamu hidup semula. Inilah hidup yang paling bermakna, hidup abadi. Summa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah kamu akan kembali. Tuan-tuan, bila Allah kata macam mana kamu kufur, yang jadikan kamu ialah Allah. Dan Allah jadikan kamu daripada tak ada langsung. Tak ada kepada ada. Tuan-tuan, kita bayangkan kalau seorang, dia tak ada duit. Tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan bagi dia duit. Dia tak ada baju, tuan-tuan bagi baju. Dia tak ada rumah, dia tuan-tuan bagi baju. Sehingga dia maju dan berjaya. Apakah dia akan lupa orang yang memulakan, memberikan segala-galanya sewaktu dia tidak ada? Dia pasti ingat orang ni dulu. Daripada saya tak ada pakaian, tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada duit. Dia semua bagi, dia semua bagi. Ini akan pula Allah yang mencipta kita. Kita tak ada langsung. Tak ada langsung. Zero. Akhirnya Allah adakan kita melalui benih-benihnya. Melalui benih-benih lelaki, benih-benih suami. Akhirnya kita pun ada. Kemudian Allah kata, ingat, kamu akan mati balik. Kenapa Allah menyebut perkataan mati semula? Supaya manusia sedar kesudahannya. Kalau Allah cuma menyebut hidup, lalu manusia itu hidup dengan sombong. Ini tuan-tuan, dalam keadaan kita duk ingat mati pun masih manusia ramai yang sombong.
Pada dia tahu akan berlaku kematian setelah hidup. Pun masih lagi ada yang menongkat langit, bercakap besar dan lain-lain. Thumma ilaihi turja'un, kamu akan kembali pada kami. Semua makhluk Allah akan kembali pada Allah. Huwallazi, selepas Allah menyebut sejarah kita diciptakan, kemudian Allah menyebut sejarah tempat kita duduk. Kerana perkara yang paling kita ingat adalah tempat kita duduk. Dan kita dah sebut semalam, tak ada tempat lain yang manusia boleh duduk melainkan bumi saja. Tak payahlah nak membazir waktu, duit untuk cari makhluk seperti manusia di planet lain. Buatlah filem macam-macam untuk menunjukkan ada makhluk lain. Kita tak akan berjaya. Kerana Allah menyebut langit dan bumi ini tempat manusia menghuni, tempat manusia diami. Allah menyebut, huwallazi khalaqa lakum, dan dialah Allah yang menjadikan bagi kamu semua benda yang Allah cipta untuk kamu, wahai manusia. Udara untuk kamu, makanan untuk kamu, hujan untuk kamu, binatang untuk kamu, tumbuh-tumbuhan untuk kamu. Tidakkah kita memerhatikan dia? Setiap kali manusia melihat alam, manusia mengkaji sejauh mana benda ni boleh bagi benefit kepada manusia. Tuan-tuan tengok, kita ada satu ilmu untuk kita kaji benda ni apa faedah untuk kita. Kita tengok rumput, kita kata ni bagus rumput. Dia merupakan kita katakan antioksidan bla 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 untuk kita makan. Kita tengok buah tu, kita buat kajian. Oh, ini bagus untuk sekian-sekian. Kita tengok benda, semua benda kita cuba mengkaji untuk manfaat kita. Kenapa? Kerana memang Allah jadikan untuk kita. Wallazi khalaqa lakum, dan dialah Allah yang menjadikan bagi kamu apa sahaja fil ardi jami'a, seluruh atas muka bumi ini seluruhnya untuk kamu. Summastawa ilas sama', kemudian Allah Ta'ala mengukuhkan binaan langit. Fasawwahunna, dan Allah menyamakan langit-langit tadi bagi meneduh kamu, bagi menjadi pelindungan pada kamu daripada cahaya matahari yang datang, daripada semua benda-benda luar, supaya kamu terselamat di dalam bumi ini, sehingga alam cakrawala lain tidak mampu untuk beri efek pada bumi ini. Maka kita terpelihara, terjaga oksigen, sinaran matahari yang memancar juga terjaga dengan perlindungan langit. Kita dulu kan selalu bercakap tentang lapisan ozon, ozon yang semakin menipis. Allah Ta'ala pelihara kita, Allah jaga. Kalau Allah tak jaga, tuan-tuan, cahaya matahari kena kita tu, kita binasa. Tapi dengan perlindungan langit, perlindungan bumi, Allah jadikan ia sebagai makhluk bagi menjaga kita. Allah jadikan langit itu sab'a samawat, dengan 7 lapis langit. Apa maksud 7 lapis langit? Dahulu tuan-tuan, ulama tafsir dulu, mereka kata 7 planet. Akhirnya bila manusia kaji, ada banyak lagi planet. Selepas Pluto, ada planet lain, ada planet lain. Akhirnya lebih. Sebab itu kita cenderung untuk berkata bahawa ulama tafsir menyebut 7 langit ini bukan 7 planet. Tetapi menjadi kebiasaan dalam Al-Quran, bila menyebut 7, menunjukkan angka banyak. Bila sebut 7 langit, artinya banyak. Satu angka yang menunjukkan suatu jumlah yang cukup banyak. Sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah dengan semua itu, dengan segala ciptaan Allah itu, Allah Maha mengetahui. Baik, kenapa Allah bila menyebut tentang ciptaan, Allah menyebut tentang sifat ilmu? Ya, kerana ilmu penting untuk penciptaan, dan ilmu penting untuk menguruskan benda yang dicipta. Orang buat kereta, apa yang diperlu? Ilmu. Kemudian ilmu untuk mengoperasikan kereta tersebut. Lalu kita dibekalkan dengan modul, kita dibekalkan dengan kita katakan taklimat kereta itu sendiri, macam mana operasinya dan sebagainya. Maka semuanya ini perlukan kepada kawalan ilmu. Demikian bila Allah ciptakan kamu, menciptakan langit, bumi, Allah beritahu apa? Tuhan yang maha berilmu. Bagaimana menciptakan kamu ni, saluran darah kita, Masya Allah. Begitu teliti saluran darah kita diciptakan dalam badan kita, sehingga ia mampu mengalirkan darah dengan baik, menggerakkan seluruh anggota badan kita. Kesemuanya bergerak, kesemuanya punya deria. Bayangkan kulit kita punya deria kerana adanya saluran darah dalam tubuh kita. Dan bila saluran darah ini terhenti, maka lihat anggota ini mati, mereput dan tidak lagi punya deria. Maka semua benda ini Allah Ta'ala beri yang maha mengetahui. Macam saya sebut kenderaan tadi, dia ada manual dia. Maka Allah ciptakan manusia, Allah mengetahui segala-galanya. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tahu segala-galanya.
Kalau ayat ini kita tengok Allah Ta'ala menyebut perkataan bumi terlebih dahulu, kemudian langit. Itu para ulama bersepakat, yang pertama Allah ciptakan ialah bumi, kemudian langit. Diciptakan bumi selama 2 hari, kemudian langit selama 4 hari. Maka ini ittifaq ulama tentang apa yang pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Baik, sesudah Allah menyebut tentang bagaimana kejadian manusia dan bagaimana kejadian alam tempat manusia tinggal. 2 ayat ini untuk ingatkan balik pada manusia, kamu kufur kenapa? Kenapa kamu kufur sedangkan yang menciptakan kamu Allah? Dan yang menciptakan tempat kediaman kamu Allah. Sedangkan kamu akan mati dan kembali pada Allah. Kenapa kamu nak kufur pada Allah? Bahkan manusia sepakat untuk berkata bahawa kita diciptakan oleh Tuhan. Dia nak namakan God ke, nak namakan Tuhan ke, nak namakan dengan apa sahaja nama, dia yakin bahawa Allah yang berkuasa. Bukannya berhala. Bukannya patung-patung. Bukannya sesuatu yang dipertuhankan kemudian. Ya, kalangan manusia ada yang mempertuhankan manusia. Lalu kita tanya dia, apakah manusia yang kamu pertuhankan itu ciptakan kamu? Dia akan kata bukan. Habis kenapa tuhankan dia? Sebenarnya apa sifat Tuhan? Sifat Tuhan yang utama menciptakan. Kerana itu dia Tuhan. Bukan nampak dia hebat, dicipta, dilantik jadi Tuhan. Tidak. Allah tidak dilantik oleh manusia. Tapi Allah ingatkan manusia, aku Tuhan. Maka Allah menyebut tentang kejadian dan ciptaan kita. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang itu, Allah pun mulakan kembali sejarah kita. Ini masalah kita tentang sejarah kita. Yang pertama sejarah penciptaan. Allah cerita tentang sejarah nenek moyang kita siapa. Supaya kita tahu nenek moyang kita ialah orang yang beriman pada Allah. Nenek moyang kita ialah orang yang sudah menetap dalam syurga. Lalu ditipu oleh permainan syaitan, lalu turun ke bumi. Dan mengetahui selamanya syaitan akan terus melakukan pemusuhan kepada kita, anak-anaknya, cucu-cucunya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa'id, dan ingatlah. Qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman. Lil malaikah, bagi semua para malaikat. Perkataan lil malaikah di sini bahawa Allah beritahu satu pengkhabaran besar untuk semua malaikat tahu. Ini sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menjadikan, yakni akan melantik. Fil ardi, atas muka bumi ini, khalifah. Apakah maksud khalifah? Ya, bila kita sebut perkataan khalifah, ia memberi beberapa makna. Sama ada makna khalifah itu ialah yang menggantikan orang lain untuk melaksanakan amanah-amanah yang diperuntukkan. Maka sebagian besar menyatakan khalifah di sini ialah Adam itu sendiri. Sebagian besar ulama berkata bahawa yang dimaksudkan khalifah itu seluruh manusia. Semua manusia ini ialah khalifah, semua. Bermula daripada Adam AS. Maka kitalah yang akan menjaga bumi. Dan kitalah yang cenderung menjaga bumi, menjaga dunia ini. Dan membuat peraturan-peraturan. Tetapi malangnya kita banyak buat peraturan kita, bukan peraturan Allah. Maka Allah Ta'ala ingatkan beristighfar kita. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu, wahai Muhammad, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan atas muka bumi ini khalifah. Qalu, lalu para malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan jadikan pada muka bumi ini ya Allah, mayufsidu fiha, orang yang akan melakukan kerosakan padanya, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, walhal kami ini malaikat, nusabbihu, sentiasa bertasbih, bihamdika, dengan memujimu ya Allah, wa nuqaddisu, dan memuliakan, menyucikan, laka, menyucikan kamu. Qal, lalu Allah berfirman, inni, aku tahu, a'lamu, sesungguhnya aku amat mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kamu semua wahai malaikat tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma, lalu Allah mengajar kepada Adam al-asma, nama-nama, kulluha, semuanya. Thumma aradahum, kemudian Allah Ta'ala meletakkan, membentangkan, bertanyakan kepada malaikat. Faqal, lalu Allah berfirman, ambi'uni, ceritakan, beritahu kepadaku, bi asma, dengan nama-nama, haula, mereka itu semua. Nama-nama benda yang Allah bentangkan di hadapan malaikat. In kuntum sadiqin, kalau kamu orang yang punya pengetahuan, kalau kamu rasa lebih layak menjadi khalifah, kalau kamu rasa bahawa kamu lebih patut menggantikan Adam. Qalu,
Lalu malaikat berkata, subhanakala, maha sucimu ya Allah. La ilma lana, kami tak ada ilmu. Illa ma'allamtana, melainkan apa yang engkau ajar pada kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau al-alimul hakim, mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum. Lalu Allah berfirman, wahai Adam, anbi'hum, ceritakan pada mereka, beritahu mereka, yakni malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama yang terbentang di hadapanmu. Falamma, dan ketika mana, amba'ahum, Adam memberitahu kepada malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama benda yang ada di hadapannya. Qal, lalu Allah berfirman, alam akul lakum, bukankah aku dah ingat, dah beritahu pada kamu, inni, sesungguhnya aku, a'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui yang gaib, yang tercipta di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang kamu jelaskan, kamu tunjukkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Baik, bermula kisah Adam. Tetapi kalau kita tengok dalam Al-Quran, nama Adam AS disebut sebanyak 25 kali. Nama Adam saja disebut 25 kali. Sama ada dalam ayat yang kita baca ini, yang bermula daripada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-38. Bercerita tentang Adam. Disebut Adam sehingga ayat yang ke-37. Cerita Adam sampai 38. Maka kita dapati nama Adam ini disebut dalam surah Al-Baqarah yang kita baca malam ini. Dan juga dalam surah Ali Imran. Dan juga disebut dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Isra, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Maryam, dan dalam surah Taha, dan dalam surah Yasin. Nama Adam disebut jumlahnya 25 kali. Kenapa Allah cerita kisah Adam? Banyak sebab. Pertama, nak cerita kita ni bukan daripada keturunan kufur, keturunan yang beriman. Bukan kita daripada keturunan Nabi. Bukan kita daripada keturunan yang dihormati, yang disujud oleh malaikat. Bukan kita keturunan yang pernah mendiami tempat paling tinggi, yakni syurga. Bukan kita keturunan daripada orang yang mendapat wahyu direct dari Allah, yakni Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, Allah nak ingatkan balik kamu ni keturunan, ingat balik keturunan kamu. Tuan-tuan, gini, kalau kita tengok orang jahat, kita pun beritahu balik. Ayah kamu kan orang baik. Ayah kamu imam masjid. Mak kamu ustazah ajar mengaji. Yang kamu jadi dajjal ni kenapa? Yang kamu jadi teruk ni kenapa? Sebab bila kita nak insafkan orang, tuan-tuan, kita akan sebut keturunan dia. Kamu ni keturunan baik. Apa masalah kamu? Kamu dulu orang baik-baik, belajar pun bagus. Yang hari ni kamu jadi jahat, kenapa? Untuk menunjukkan sifat jahat, sifat yang mendatang, bukan sifat asal manusia. Sifat asal manusia baik. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila kita dilahirkan, semua orang sayang kita sebab pada kita ada sifat baik. Tapi bila dah besar, sifat jahat mula bertandang dalam hati sedikit demi sedikit. Kemudian ia diterjemahkan dengan perbuatan sedikit demi sedikit. Akhirnya dia menjadi ala bisa tegal biasa. Dah biasa buat jahat. Tetapi nalurinya menentang. Nalurinya tetap akan berkata, bila nak taubat? Bila nak berhenti? Sampai bila aku nak jadi begini? Kerana memang kita diciptakan dalam keadaan baik. Sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Tapi Allah Ta'ala menyebut dengan lebih jauh lagi. Kita dulu keturunan Adam. Ingat balik. Kerana itu Allah bawa kisah ni balik. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman pada malaikat, bahawa kami akan jadikan khalifah atas muka bumi ini. Siapa? Adam AS. Lalu malaikat bertanya, bukan membantah. Malaikat ni makhluk yang taat. Dia tak bantah. Dia tanya. Setengah ulama' berkata bahawa malaikat ini menyebut dalam hati. Monolog. Kenapa nak cipta Adam? Kenapa nak jadikan manusia khalifah? Mereka ni daripada keturunan yang melakukan kerosakan. Ia menolak. Ataupun ucapan dalam malaikat. Bukan disebut. Setengah ulama' berpandangan demikian. Setengah ulama' berkata bahawa malaikat tadi tanya, ya Allah, kenapa mereka lebih layak jadi khalifah? Sedangkan mereka ini melakukan kerosakan. Lalu soalannya tuan-tuan, macam mana malaikat tahu manusia ini cenderung buat kerosakan dan cenderung untuk membunuh? Pertama, kita cenderung untuk buat rosak. Sebab itu bila kita marah, kita rosakkan benda. Lepas tu kita cenderung untuk membunuh. Kali itu kita cenderung untuk berperang. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tengok rancangan bergaduh, berbalah, kita suka. Kerana itu kecenderungan kita. Tengok rancangan berbalah, kungfu ke, tengok
tengok Mulakama, Gusti ke apa, semua suka tengok. Kerana itu kecenderungan manusia menumpahkan darah. Game-game, apa nama, PUBG, apa nama game, saya pun tak pernah main game ni. Game-game perang-perang ni orang semua suka. Game-game tembak ni orang suka. Kerana itu memang kecenderungan dalam orang ada. Macam mana malaikat tahu? Sedangkan Adam belum diturunkan. Setengah ulama kata malaikat ni tahu melalui bentuk kejadian Adam itu. Ada hawa nafsu, keinginan makan, minum, keinginan menyimpan harta. Setengah menyatakan malaikat tahu melalui apa yang ditulis di Lauh Mahfuz. Bahawa manusia ini akan berperang berbalak apa yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Ada yang berkata malaikat ni tahu sebab ada pengalaman dulu, ada dah makhluk yang turun kat bumi. Itu makhluk-makhluk yang sifatnya sama macam manusia, itu jin-jin. Mereka telah diletakkan, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa jin ini sudah pun mendiami bumi 2000 tahun sebelum manusia. Maka jin-jin ini pun bila duduk mula-mula elok, lepas tu mula berlaku perbalahan, mula berlaku peperangan, maka Allah Ta'ala hantar pada malaikat untuk memerangi jin tersebut. Kata Ibn Abbas, awwalu man sakanal ardal jin fa afsadu fiha wa safaku fiha ad-dima wa qatala ba'dhum ba'dha fa ba'atha Allahu ilaihim iblis fi jundin minal malaikati fa qatalahum iblis wa man ma'ahu hatta alhaqahum bi jazairil buhur wa atrafil jibal thumma khalaqa adama fa askanahu iyyaha falidhalika qala inni ja'ilun fil ardi khalifah fa ala hadzal qaul inni ja'ilun fil ardi khalifah anil jin yakhlufunahum fiha fayaskununaha wa ya'murunaha wa laysa adamu awwala asnafi ukala fil ard. Kata Ibn Abbas, yang pertama duduk atas muka bumi ni jin. Lalu jin pun buat kerosakan, lalu mereka berperang, berbunuh antara satu sama lain. Maka Allah hantar iblis, waktu itu belum lagi engkar, bersama dengan sekumpulan tentera malaikat untuk diperangi golongan yang melampau. Lalu mereka diusir sehingga sampai ke pulau-pulau dan juga ke kaki-kaki bukit. Ini menjadi tempat kediaman jin dari dulu sampai sekarang. Mana? Pulau-pulau. Mana? Kaki-kaki bukit. Hutan belantara. Ini tempat dia. Sebab itu kita kena tahu bila lalu tempat-tempat yang seumpama ini, memang ada jin lah, pulau-pulau, kaki-kaki bukit. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan Adam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan pula Adam di muka bumi ini. Maka malaikat tahu persamaan jin dengan Adam sama-sama punya akal, sama-sama punya nafsu. Kerana itu malaikat kata, kan dulu dah ada makhluk yang macam dia. Tentang kita kan gini, kita macam, kita manusia, kita makhluk Allah. Bila berlaku satu kejadian, kita mula katakan dulu kan dah ada macam ni. Walaupun sebenarnya mungkin berbeza. Macam kalau seorang ibu katakan, anak-anak dia semua tak berjaya belajar. Mari yang anak kecil, yang baru nak belajar, dia kata, abang-abang kau dah belajar, semuanya bodoh belaka, tak berjaya. Dia kau ni lebih kurang spesies sama. Spesies daripada perut mak belaka. Sedangkan kita tak boleh cakap begitu. Kerana kita tidak tahu kesudahan mereka berbeza. Memanglah kita nampak rambut sama hitam, tetapi goal atau matlamat mereka pasti berbeza. Ya, kadang-kadang kan orang macam serik dengan manusia ni. Saya ni orang, saya nampak serupa belaka, kaki tipu belaka. Kan ni tak jumpa kaki orang-orang yang baik. Kan manusia bila mengalami trauma fobia, dia nampak macam sama. Nampak sama, walau tak sama. Kadang-kadang orang perempuan dia trauma dengan lelaki. Dia kata, alah lelaki sama. Ustaz pun sama juga. Kita pun sekali sama. Sebab dia dah trauma dengan lelaki. Mungkin dulu dia kahwin, kena belasah, kena pukul. Alah lelaki sama je, suka pukul bini, suka itu, suka ini. Kalau kita ustaz pun katalah tak sama. Alah ustaz pun sama, lelaki juga. Jadi kan manusia atau makhluk Allah, dia ada satu perangai tadi yang cuba buat satu kiasan, dan kiasan tu tidak betul. Tidak tepat. Bila malaikat cuba kiaskan bahawa jin dulu sama dengan manusia, dibuat kerosakan, maka manusia pun sama. Tidak, tak sama. Kita tengok, alah orang jadi pemimpin, jadi YB sama belaka. Kalau nak mengundi, nampak batai hidung. Bila dah menang, tarak. Apa pun tarak. Apa pun tak ada. Tak mungkin sama. Ada YB bagus. Ada YB yang memang pernah menyelesaikan masalah kita. Tapi kita macam fobia sebab kita tengok YB kampung kita. Lalu kita pun pukul semua YB lain sama.
Alah orang jadi pengentor ni semua sama ustaz kumpul duit belaka. Sebab kita berfikir, kita cuba kiaskan apa yang kita tahu. Sebenarnya banyak benda lagi, benda dunia kita tak tahu. Sebab tu kita jangan terus beri suatu generalizekan keputusan. Baru sama? Tak sama. Lah, saya dah tengok ustaz, orang kalau meniaga sendiri semua rugi. Kenapa generalizekan? Orang kalau buat begini ustaz semua jadi macam ni. Kenapa generalizekan? Ada orang yang mungkin berjaya. Ada yang mungkin dapat mengatasi rintangan dan halangan tersebut. Tapi kadang-kadang kita meremehkan berdasarkan apa yang telah berlaku. Maka malaikat ni dia tengok kejadian jin, alah sama je manusia ni. Tetapi dia tidaklah mengingkari kerana sifat malaikat bukanlah melawan Tuhan. Tapi dia tanya hikmahnya apa? Maka Allah Ta'ala menyebut kepada malaikat, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Kenapa Allah cakap gitu? Allah nak beritahu pada seluruh makhluknya banyak perkara-perkara hikmah-hikmah Allah sembunyikan daripada makhluk. Supaya manusia bersabar. Jangan terburu-buru untuk mengatakan sesuatu. Kadang-kadang kita tengok ustaz, saya rasa anak saya sama belaka ni. Semua tu. Jangan. Dia akan membesar, kita akan tengok kelainan-kelainan. Allah mengajar kita jangan terburu-buru. Kerana sebenarnya di sebalik kita tahu, banyak kita tak tahu daripada tahu. Walaupun kita dah guna kaedah otak, kita berfikir berdasarkan pengalaman itu, dia akan jadi begini. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Sebab itu tuan-tuan saintis-saintis terpaksa pindah banyak kajian mereka. Setiap kali mereka buat kajian, sepatutnya begini tapi jadi lain. Sepatutnya begini tapi jadi lain. Demikian Allah Ta'ala tunjuk segala hikmah kebijaksanaan ilmu Allah Ta'ala. Dulu fikir barangkali 9 bulan mengandung je. Ada yang 11 bulan. Ada yang 2 tahun mengandung. Maka ahli sains berpening kepala. Berapa bulan sebenarnya? Secara average, secara umum, kita boleh beri satu kaedah. Tapi kita nak kata bahawa itu memang begitu, tak boleh. Maka Allah Ta'ala tunjukkan keajaiban-keajaiban demi keajaiban. Untuk kita tahu yang Allah simpan rahsia itu banyak. Yang kita cuma tahu dengan segala kaedah pengalaman hidup, cuma sebahagian ilmu, bukan semua. Jadi jangan duk cepat sangat bagi konklusi. Memang tak jadilah, saya dah tahulah. Jangan. Ya, pengalaman saya tak jadi tapi saya tak tahu. Saya tengok orang macam gini ni tanda nak mati, tapi saya tak kata dia nak mati. Kerana mungkin ada sesuatu yang saya tak tahu dan banyak saya tak tahu. Akhirnya orang ni hidup segar. Yang ramai orang tu mati, yang tu mati. Tentu banyak kita dengar macam ni. Kita tengok tu dah tercungak. Ni dah sakratul maut. Ni saya rasa susah malaikat maut dah ada tepi tu. Dia jeling dah tu. Oh, dia punya. Padahal malaikat maut duduk sebelah dia tak tahu. Yang ni segar ni yang mati. Apa mana orang ziarah orang sakit? Yang ziarah tu mati, yang sakit tak mati. Jadi jangan kita claim suatu ilmu yang kita tak tahu. Sebab itu Allah beri kita adab kita bercakap. Allah lebih tahu dan kita tak tahu. Sebab itu setiap kali kita bercakap sesuatu, Allah lebih tahu. Saya berdasarkan ilmu saya je. Doktor kena cakap begitu. Ahli ulama kena cakap begitu. Saintis kena cakap begitu. Ini apa yang saya tahu. Apa yang saya tidak tahu, wallahu a'lam lebih banyak. Kita kena rasa tawaduk dengan ilmu kita, jangan melampau. Kemudian Allah Ta'ala pun beri kepada ajar Nabi Adam. Nak tunjuk bagaimana bila Allah beri perhatian kepada sesuatu, Allah muliakan. Allah yang direct ajar pada Adam AS. Adam dari mana tuan-tuan? Dari tanah. Tanah ni tak ada nilai, orang pijak. Tetapi bila Allah beri inayah, pemerhatian, maka Allah angkat. Sehingga menjadi kelompok paling mulia. Sebab itu tuan-tuan yang kita perlu dalam hidup ialah inayah Allah. Pemerhatian Allah pada kita. Maka dengannya kita akan mulia walau ada cuba jatuhkan kita. Lihat Adam, Allah sendiri ajar ilmu kepadanya. Lalu ilmu ini dibentangkan pada malaikat. Baik, perkataan asma, nama-nama. Apakah maksud nama-nama di situ? Yang segala keperluan untuk hidup di dunia. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatang. Sebab malaikat tak hidup di dunia, mana dia tahu? Dan dia pun tak ada kecenderungan ingin tahu. Sebab bukan dunia, bukan alam dia. Dan Allah dah sebut, aku nak jadikan manusia muka bumi, kan itu alam dia. Kita kan kalau memang bidang kita, kita nak tahulah. Kalau bukan bidang kita, nak tahu buat apa? Maka kita hormatilah bidang orang lain. Saya bukan bidang kedoktoran. Istilah kedoktoran saya tak tahu. Maka saya biarkan doktor lah. Apa? Buat apa saya nak apa pening kepala, bukan dunia saya. Dan doktor pula, bidang-bidang fake, bukan bidang dia. Maka buat apa nak pening kepala nak fikir segala istilah? Biar ustaz tu fikir. Maka setiap orang tahu bidang dia. Dengan bidang itu, dia akan berhak berada di situ.
Maka Adam AS memang diciptakan di bumi. Maka dia kena tahu semua benda yang di bumi. Malaikat tak duduk kat bumi. Maka benarlah lantikkan Allah Ta'ala Adam menjadi khalifah muka bumi. Bukan malaikat. Sebab kamu tak ada kecenderungan untuk duduk di situ. Kamu lain kejadian. Maka Adam yang lebih layak. Kemudian bila mana malaikat mengaku tak ada ilmu. Dan lihat bagaimana adab malaikat. Demikian adab yang kita belajar. Setiap kali tuan-tuan. Walaupun kita rasa kita pandai, kita akan kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tak ada ilmu melainkan apa yang kau ajar. Tuan-tuan, yang kita tahu ni pun kalau Allah nak lupakan kita, maka kita pun lupa dan nyanyuk. Kerana itu kita kena bersifat rendah diri dengan ilmu Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan, selepas cerita manusia mengatasi malaikat dalam ilmunya, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wa iz kunna lil malaikati isjudu, dan kami berfirman kepada malaikat, maka sujud hormatlah kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, melainkan iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis engkar dan dia ialah yang makhluk pertama yang kafir. Bila Allah suruh malaikat sujud pada Adam, bila terbukti Adam mengatasi malaikat semuanya dengan ilmu yang Allah berikan. Lihat bagaimana Allah ajar kita. Sebagaimana Allah ajar malaikat, hormat orang yang lebih berilmu daripada kita. Tidak rugi apa pun kita hormat orang yang lebih ada ilmu daripada kita dalam semua hal. Apa-apa pun ilmu tuan-tuan dia ada, kita hormat dia. Kita muliakan dia. Kerana ilmu berada di persada yang paling tinggi. Allah jadikan. Sebab itu malaikat yang mulia, yang suci, ahli ibadat ini, aku dan tunduk hormat kepada Adam, ahli ilmu. Dan di sini menunjukkan ahli ilmu lebih tinggi pada ahli ibadat. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kelebihan orang alim berbanding ahli ibadat seperti kelebihanku dengan orang yang paling bawah kamu. Maka dimuliakan Adam dengan ilmunya mengatasi malaikat. Maka Allah perintahkan malaikat sujud. Sujud ada dua tuan-tuan. Pertama sujud tahiyah wa takrim. Yang kedua sujud ibadah. Sujud kerana memuliakan. Dengan membengkokkan sikit badan. Dengan tunduk sikit kepala. Satu lagi lah sujud dengan makna ibadah. Maka sepakat ulama sujud di sini bukan sujud ibadat, sujud hormat. Dan kita kata okey, angkat topi lah kat dia, tabik spring lah kat dia. Itu tanda sujud hormat. Maka sujud hormat, semua sujud melainkan iblis. Di sini para ulama tafsir menyatakan, sebahagian mengatakan iblis ialah di kalangan malaikat. Sebahagian mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, iblis tu bukan malaikat, dia jin. Tapi kerana ibadat dia banyak, maka dia berada setara dengan malaikat. Dia ketua jin yang banyak ibadat, maka dia diangkat. Sebagaimana manusia bila buat ibadat, maka dia berada pada taraf malaikat. Orang kata, oh dia ni macam malaikat. Maka jin tadi atau iblis tadi merupakan daripada jin. Maka dia diangkat seperti malaikat. Dan diperintahkan sebagaimana perintah pada malaikat. Lalu Allah menyebut aba, dia enggan. Enggan saja okey. Wastakbara, dan dia sombong. Mengatakan aku lebih mulia pada Adam. Wa kana, dan kerana itulah kana minal kafirin, dia menjadi makhluk pertama kufur. Sepakat ulama, makhluk yang pertama kufur ialah iblis. Kat mana dia kufur? Kat langit. Bayangkan kat langit dia kufur. Di tempat yang paling mulia pun boleh kufur, sementara di tempat yang hina di dunia ni. Di sisi malaikat yang mulia pun boleh kufur, sementara berada sekeliling orang-orang jahat. Supaya kita tahu iman itu satu harga yang besar, yang tinggi. Allah Ta'ala beri pada siapa yang disayangi. Lihat, yang dah duduk di dalam persekitaran malaikat pun boleh kufur. Jangan kata kita yang duduk atas dunia ini. Supaya kita mensyukuri dengan nikmat hidayah yang Allah berikan, dan berdoa supaya dikekalkan hidayah kita. Maka ini permulaan kufur makhluk yang bernama iblis. Dan kita akan lihat bagaimana iblis merencana kejahatan. Dan Allah cerita semua sejarah ini untuk kembalikan ingatan pada manusia. Kamu tak patut kufur pada Allah. Lihatlah sejarah kamu. Orang baik, orang soleh dalam syurga. Yang jahatnya syaitan dan iblis, yang terus berusaha mengkufurkan kamu. Dan dia ialah contoh pertama makhluk kufur. Lalu kerana dia tak puas hati kufur seorang-seorang, maka dia mengajak kamu untuk kufur bersama mereka. Kalau kamu kufur, kamu telah ikut iblis. Kalau kamu beriman, kamu telah mengikut manusia pilihan Allah. Ya, Allah beri satu cerita.
Sebab saya katakan tadi, manusia bila dia tahu asal usul dia, maka tawaduklah dia. Perlu kita tahu asal usul kita kat mana, cerita kita bermula daripada mana, supaya kita menetapkan keimanan kita pada Allah Ta'ala dan menjauh segala kekufuran dan perkara yang membawa pada kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.